Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai kepada semua, bersama lagi dengan saya Cikgu Bazli dalam topik Matematik KSSM tingkatan 5. Kita masih lagi dalam bab yang pertama berkaitan dengan ubahan. Cuma kali ini kita akan lihat kepada subtopik yang kedua dalam topik ubahan ini berkaitan dengan ubahan songsang dalam bahagian yang pertama. Okey, dalam subtopik yang kedua ini kita akan melihat kepada standard pembelajaran 1.2.1 iaitu menerangkan maksud ubahan songsang, dan seterusnya standard pembelajaran 1.2.2 iaitu menentukan hubungan antara dua pemboleh ubah bagi suatu ubahan songsang. Okey, jom kita mula. Baik, dalam situasi seharian, kita biasa melihat orang boros berbelanja. Apabila boros berbelanja, maka sudah tentu nilai keuangan ataupun simpanan keuangannya akan menyusut. Jadi ini adalah dalam situasi harian. Apabila berlakunya suatu peningkatan dalam suatu pemboleh ubah, maka satu pemboleh ubah yang lain akan berkurang, dan begitulah sebaliknya. Jadi kita lihat bagaimana kita nak mengaitkan situasi seharian tadi dengan definisi ubahan songsang ini. Dalam ubahan songsang, pemboleh ubah Y bertambah apabila pemboleh ubah X berkurang pada kadar yang sama dan sebaliknya. Hubungan ini juga ditulis sebagai Y berubah secara songsang dengan X. Jadi di sini kata kuncinya untuk ubahan, sama ada ubahan langsung ataupun ubahan songsang, dia mestilah berubah pada kadar yang sama. Kita tengok kepada suatu contoh. Contohnya, Cikgu Bazli mempunyai sejumlah wang untuk membeli hadiah untuk pemenang kuis matematik. Jika harga sebuah hadiah ialah RM10, maka Cikgu Bazli boleh membeli 10 buah hadiah. Nyatakan hubungan bilangan hadiah yang boleh dibeli jika harga sebuah hadiah bertambah 2 kali ganda dan yang keduanya berkurang sebanyak 50%. Jadi di sini kita nak tengok hubungan antara dua pemboleh ubah, iaitu bilangan hadiah dan juga harga. Tengok macam mana penyelesaiannya. Jika harga satu hadiah bertambah 2 kali ganda, ini dia punya kadar perubahan dia, bertambah 2 kali ganda, maka jumlah hadiah yang boleh dibeli akan berkurang juga sebanyak 2 kali ganda. Dan yang keduanya B, jika harga satu hadiah berkurang 50%, jadi dia punya songsangan dia adalah peratus pertambahan hadiah akan bertambah pula sebanyak 50%. Maka inilah yang dimaksudkan sebagai ubahan songsang. Baik, kita tengok pula kepada standard pembelajaran yang kedua, iaitu hubungan dua pemboleh ubah dalam suatu ubahan songsang. Bagi suatu ubahan songsang Y berubah secara songsang dengan X, boleh ditulis sebagai begini. Dalam bentuk hubungan, kita tuliskan dia sebagai Y berubah secara songsang. Kalau dalam istilah songsangan, kita akan tulis sebagai 1/. Pemboleh ubah yang terlibat adalah Y dan X. Jadi Y di depan berubah secara songsang dengan X. X akan duduk di sebelah bawah. Ini dalam bentuk hubungan. Kalau dalam bentuk persamaan, kita akan gantikan bentuk ubahan ini kepada bentuk persamaan. Dan bila dia ganti dengan bentuk persamaan, di sini secara otomatiknya kita akan letakkan nilai pemalar. So dia akan jadi Y sama dengan K per X. Jadi ingat bagaimana kaedah untuk menulis hubungan inilah, sama ada dalam bentuk hubungan ubahan ataupun dalam bentuk persamaan, di mana nilai K ini ialah pemalar. Sebagaimana dalam ubahan langsung juga, begitulah juga bagaimana kita mengubah bentuk ubahan menjadi bentuk persamaan dengan mewujudkan nilai pemalar. Jadi kalau kita lihat kepada graf pula, bentuk graf bagi
hubungan songsang ini, apabila Y melawan X, jadi kita akan dapat bentuk yang melengkung begini, dipanggil sebagai graf hyperbola. Manakala kalau kita plotkan graf Y melawan 1/X pula, kita akan dapat satu garis lurus. Ini nanti kita akan boleh cubalah ya dalam contoh-contoh soalan lah ya. Baik. Sambungan kepada yang tadi. Bagi suatu ubahan songsang iaitu Y berubah secara songsang dengan X kuasa N. X kuasa N di sini bermaksud suatu nilai X yang mempunyai kuasa tertentu. Yang mana nilai kuasa tersebut adalah 1, 2, 3. 1/2 sebagaimana kita dah jelaskan sebelum ni, nilai 1/2 ni merujuk kepada punca kuasa 2 dan 1/3 ni pula merujuk kepada punca kuasa 3. Okey, jadi dalam bentuk ubahan sama saja seperti yang sebelum ni tadi yang ditunjukkan, cuma dekat sini pada nilai X ini kita tambahkan dengan kuasa, iaitu dalam konteks ni secara amnya N lah, kita ambil bentuk N. Bila kita tukarkan dia dalam bentuk persamaan, maka dia akan wujud nilai pemala di sebelah atas ini per dengan X kuasa N. Okey, jadi ini adalah bentuk ubahan songsang bagi pemboleh ubah Y yang berubah secara songsang dengan X kuasa N. Okey. Baik, di sini kita tengok kepada contoh penyelesaian ya. Satu contoh penyelesaian yang berkaitan dengan ubahan songsang. Okey. Dalam soalan ini dikatakan diberi X sama dengan 0.25. Okey, X bersamaan dengan 0.25. Ini adalah clue kita, jadi kita gariskan terlebih dahulu. Apabila Y sama dengan 3. Okey, ini nilai pemboleh ubah ni dia dah berikan, tujuannya apa? Supaya kita dapat mencari nilai pemala nanti, iaitu K. Okey, dalam soalan ni dia nak ungkapkan Y dalam sebutan X jika Y berubah secara songsang dengan X. Okey, macam mana kita nak buat yang pertama ni? Okey, perhatikan kaedahnya di sini. Okey, untuk soalan A, dia kata Y berubah secara songsang dengan X. Ingat semula macam mana kaedah kita nak menulis hubungan tadi? Y berubah secara songsang dengan X. Okey. Setelah itu, kita akan tukarkan bentuk ubahan ini kepada bentuk persamaan. Jadi Y sama dengan K per X. Okey. Baik, seterusnya kita dapatkan nilai pemala ni apa dia. Nilai pemala ni kita gantikan nilai X dan nilai Y yang diberikan, iaitu sekarang ni Y sama dengan 3. So letakkan 3 di depan, sama dengan K per dengan X sekarang ni adalah 0.25. Okey, kita nak dapatkan nilai pemala ni apa, iaitu K. Maka darabkan 3 darab dengan 0.25. Maka nilai K kita adalah cari nilai K dulu. So K adalah 3 darab 0.25, tekan kalkulator. Maka kita akan dapat bersamaan dengan 0.75. Okey. Apabila kita dah dapat nilai K ni tadi 0.75, apa yang perlu kita buat? Kita akan gantikan dia dalam persamaan yang asal. Maka di sini kita akan dapat jawapannya, hubungan apabila ungkapan dalam sebutan X, Y dalam sebutan X, dia akan jadi Y sama dengan 0.75 per dengan X. Jadi ini jawapan dia. Okey, dalam bentuk hubungan. Okey, boleh? Okey, kita tengok pula penyelesaian yang kedua. Baik, untuk soalan B, sama juga kaedah dia. Okey, cuma sekarang ni dalam soalan ni dia nak berubah songsang dengan punca kuasa 2 X. Okey, jadi
kita tulis terlebih dahulu hubungannya dalam bentuk ubahan. Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. Okey, macam tu. Kemudian tukarkan dia dalam bentuk persamaan, maka dia akan jadi Y sama dengan K per punca kuasa 2X. Okey. Seterusnya kita akan masukkan nilai-nilai X dan juga Y ni berdasarkan nilai yang diberikan di sebelah atas ni tadi. Okey, jadi dia akan jadi untuk nilai Y sama dengan 3 sama dengan K per punca kuasa 2X karangan ini adalah 0.25. Okey, maka kita akan dapat nilai K sama dengan 3 darab dengan punca kuasa 2 0.25. Kita akan dapat 1.5. Jadi 3 didarabkan dengan punca kuasa 0.25. Okey, jawapannya adalah 1.5. Nilai K 1.5, jadi masukkan semula ke dalam persamaan yang asal. Jadi dia akan jadi Y sama dengan 1.5 per dengan punca kuasa 2X. Okey, jadi ini jawapannya. Okey, baik. Inilah dia, kita dah pun dah cover dua standard pembelajaran yang perlu dipelajari pada hari ini, iaitu kita dah tahu macam mana cara untuk mendefinisikan ubahan langsung, dan yang keduanya adalah bagaimana kita nak menentukan hubungan bagi dua pemboleh ubah dalam suatu ubahan langsung.